salam minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala daripada kejahilan, seperti mana katanya ia kepada kaumnya ketikanya ia berkata kepada kaum, wahai kaumku, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah, sesungguhnya Allah menyuruhkan kamu kesemua dia sembelihkan seekor lembu supaya dapat bakti, dapat dalil alasannya di atas pembunuh itu. Jawabnya oleh kaumnya, qalu atattakhiduna huzwa, wahai Musa, aku nak cari pembunuh, buat kami nak cari pembunuh, sedangkan engkau buat main-main, olok-olok bersedar-sedar dengan suruh menyembelihkan seekor lembu. Jawab Musa, qala, jawab Musa yang a'udzu billahi an akuna minal jahilin, aku berlindung kepada Allah bahawa aku termasuk daripada orang yang jahil. Aku minta berlindung, aku tak mau jadi orang jahil. Lebih-lebih lagi jahil tentang hukum, hakam dan akidah dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang jahil ialah memanglah dia ini mempersedar-sedarkan dengan rasul-rasul kekasih Allah. Memanglah dia bersedar-sedar dengan Al-Quran dan Hadis, dengan hukum-hukum Allah, baiknya dari segi perkataan, baiknya segi perbuatan. Oleh itu, alhamdulillah pada malam ini, jadi tujuan kita nak lepas daripada kejahilan kita, supaya kita masuk dalam orang yang dapat mengetahui dan hukum hakam Allah. Lebih-lebih lagi pada malam ini kita nak tahu bagaimanakah hati kita, adakah benar ataupun tidak benar. Pada malam ini insya-Allah, dengan itulah Rasulullah senantiasa menyuruhkan kita kun aliman atau muta'alliman. Adalah engkau seorang yang pandai. Kalau tak pandai, muta'alliman, kena menuntut di belajar. Tak boleh juga kita kerja banyak, curi sikit masa tu mustami'an, kami mendengar orang mendengar. Jangan jadi orang yang keempat. Jadi orang keempat ini seperti mana kebanyakan orang sekarang jadi orang keempat, lepas tu boleh maka jadi binasa waliyasillah. Kalau amalan dia pun tak betul. Amalan dia buat tak buat, dia buat tapi tak betul. Dia tak betul seperti mana tidak beramal. Bukan dia tak baca, dia baca Quran tapi Quran dia tak betul. Waliyasillah. Kenapa? Kerana kejahilan. Dia baca tipu orang semata-mata. Kena belajar. Innamal ilmu bitta'allum. Kena belajar. Belajar. Jangan belajar seorang diri. Sebab itulah setengah guru mengatakan innamal ilmu bitta'allum la bil mutala'ah. Ilmu itu kena belajar, kena berguru, bukan semata-mata membaca. Baca saja tak berguru tak boleh. Tempat-tempat boleh, setengah tempat tak boleh. Surah khabar kita tak guru tak apa, majalah tak guru tak apa, tapi kita kena berguru. Seperti pada malam ini kita tengok insya-Allah bagaimanakah Tuan Syekh Daud akan bersama dengan kita pada muka kitab 7, sebagaimana berkatalah musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Dan segala sunnah kita begitu kan. Saya masuk atas sikit semula. Saya masuk sikit ulang balik. Maka arti rukun sembahyang itu ibarat daripada sukunya yang dia suku tadi, kejadiannya yang masuk dalam mahiyah, dalam hakikat sembahyang, dan tiada dapat dijabar, tiada dapat diganti, ditempelkan dengan sujud sahwi. Dan segala sunatnya sunat sembahyang. Jadi apakah? Dia kata tadi rukun ibarat biskatu. Jadi sekarang dia namanya sembahyang balik. Jadi kata rukun, bagi sembahyang. Sembahyang itu ialah satu benda yang dimulai, khulasa. Sembahyang itu ialah kena kepada satu ibarat apa perkataan dan ibarat apa perbuatan. Ibarat perbuatan yang dimulakan dengan takbir, disudah dengan salam, dengan ibarat apa syarat yang tertentu, itu bagi sembahyang. Dan masuk dalam hakikat sembahyang juga, dan segala sunatnya sunat sembahyang. Masuk dalam sembahyang juga sunat. Masuk dalam sembahyang juga. Hak tadi hak wajib, hak sunat pun masuk juga. Maka sunat
dibagi dua. Maka barang yang dijabarkan, bagai yang diganti apabila tinggal. Bagai yang dijabarkan, bagai yang diganti, bagai yang ditapung, yakni apabila ditinggalkan dia, ditapung dengan sujud sahwi. Tak ada sahwi tu, tak kita kan? Tak ada sujud. Dia kata sujud daripada itu. Kita terlupa lah. Dia jatuh. Jatuh di mana tahu, kalau kat Palau mungkin pakai dia jatuh pun. Bukan apa ni, tembik 17 saja tak kita yang jatuh pun. Dan sujud sawi. Sekiranya sunat tadi ialah apabila kita tinggal, sama ada sengaja ataupun lupa, maka disunatkan sujud sawi. Hak tu panggil apa? Ialah dia kata sujud sawi daripada sunat tadi, ialah namanya ab'ah, sunat ab'ah. Sunat ab'ah. Sunat yang seperti setengah daripada sembahyang. Sehingga kita tinggal, maka disunatkan ganti. Sunat ganti. Sama ada lupa ataupun sengaja. Lagi kata sebut. Dan barang yang jadi jabat, dan segala sunat, maka barang dia pandang barang yang tiada dijabarkan dengan sujud sawi dinamakan hai'ah. Namakan sunat hai'ah sebagai sunat perhiasan. Seperti mana ialah takbir intiqalah umpama. Lagi kata semua sebut. Maka rukunnya itu 13. Jadi saya buat ulasan balik. Start daripada maka arti rukun sembahyang itu sampai kepada dinamakan hai'ah. Saya ulang balik. Saya buat ulasan, khulasahnya, ringkasannya. Dalam segala bentuk sembahyang itu ada mempunyai 4 perkara dalam sembahyang. Dalam sembahyang itu ada 4 bentuk, 4 perkara. Yang pertama, wajib. Maka wajib ini sekiranya perkara itu ialah berada di dalam sembahyang, yang ialah kena pada hakikat sembahyang sendiri yang ada dalamannya, maka itu panggil rukun. Dan yang wajib juga sekiranya dia itu ada juga, tapi di luar pada sembahyang, sertanya berkekalan sampai sudah sembahyang. Kalau tadi rukun tadi start daripada awal, sebelum dia tak ada, duduk dalam sembahyang saja. Kalau tu tak berkekalan, hanya pada tu saja dah, seperti sujud, rokok, pada tu saja dah. Tapi hal ini wajib, tapi daripada awal sampai sudah sembahyang. Tapi mulanya di luar sembahyang, tapi hanya sampai kepada akhir sembahyang. Hal tu dinamakan syarat. Seperti mana sebelum sembahyang pasti kita menuntut orang. Nuntut orang ni sebelum nak sembahyang, pada nuntut dulu baru nak sembahyang. Kalau kita noneh luar kita dah sembahyang, sah tak? Tak sah. Kena sampai assalamualaikum baru sah. Seperti mana suci badan daripada najis, pakaian tempat najis, waktu start dakwah sampai akhir, waktu panggil syarat. Wajib juga. Syarat. Yang ketiga, dalam sembahyang juga, orang panggil sunat tadi. 4 sunat. Maka sunat ini berada dalam sembahyang sekiranya kalau kita tinggal, sama ada sengaja ataupun lupa, sunat ditapung, diganti dengan sujud sahwi. Maka hak sunat itu panggil ab'ah. Yang keempat, sunat juga, tetapi apabila kita tinggal, tidak sunat ditapung, tidak sunat diganti dengan sujud sahwi, maka dipanggil sunat hai'ah. Awi ada semua tu, orang panggil hakikat sembahyang. Itu hakikat sembahyang. Kerana sembahyang itu terdiri pada 4 benda. Syarat, rukun dan sunat 2. Sunat ab'ah dan sunat hai'ah. Bila ada hak tu, barulah panggil hakikat. Apa hakikat? Ma huwa fihi syai'. Bagai yang ialah suatu, baru panggil sembahyang. Sekiranya orang tu dia tinggal sunat ab'ah, tak ada sujud sahwi,
panggil sembahyang juga, tapi hakikat tak penuh. Tak penuh, panggil sembahyang tapi hakikat tak penuh, tak boleh markah penuh. Maka kita panggil sembahyang, tapi syaratnya panggil sembahyang tapi tak penuh. Itu saja. Baik. Masuk kitab balik. Maka rukunnya itu, rukun sembahyang itu kata lepas. Rukun sembahyang itu ibarat daripada satu juzuk, yang ia satu juzuk dah jadinya sembahyang. Tak ada ni tak ada jadi sembahyang. Rukun ini wasyah kita bilanya 13 perkara. 13 perkara. Ini berlaku di atas banyak perkataan ulama 13, yakni dengan bahawa dijadikan tumaninah itu ikut ataupun syarat bagi rukun. Dia. Mana dia tak pilih satu, dia masuk habis, masuk habis. Masuk dari rukun. Dia panggil pengikut bagi rukun. Maka dia pilih 13. Ada pun kitab, setengah kitab Imam Syafi'i, kitab mazhab Syafi'i, dia pilihnya 17 dengan bahawa dia asingkan sebagai pilihan rukun asing. Rukun wajib, rukun, dan tumaninah pun rukun dia. Hak 13 ni tak? Hak 13 ni rukun ialah rukun serta tumaninah. Dia buat macam tu. Dia tak boleh dan dia serta sekali kata sekali rukun. Dia biasa serta. Maka dia satu saja. Rukun saja. Kalau tak ada tumaninah, tak yakin bagi. Serta tumaninah. Barulah jadi 13. Kalau hak 17, dia pilih asing-asing. Dan ada juga pendapat yang bilahkan sampai 18. Maka hak 13 dengan 17 ini tidak ada masalah. Hanya orang panggil persalahan pada lafaz saja. Pada hakikat benar sama. Ada pun atas mengatakan hak 18, 19, 20, 22, hak itu maknawi, itu makna sungguh khilaf. Mengatakan niat nak keluar sembahyang pun jadi rukun. Kalau tak niat, tetapnya tak sah sembahyang. Itu mazhab lain pada Syafi'i. Kita hanya sunat. Tapi sunat tu ada dalam kitab saja. Orang tak rajin buat. Sebab apa? Tak pandai nak letak sepadan tak tahu di mana. Kalau Malaysia dengan Thailand ada pagar tak? Dia boleh tutup pagar tu. Dia tak ada pagar. Sebab kita tak tahu pagar. Masuk selakar sudah. Balik depan. Masuk ini balik ni. Takut susah. Tak sampai tempat je. Lupa fadilah. Lebih waktu sudah. Sebab tu tak buat kita. Baik. 13 dah. Takut orang mengajar kita dari kita. Ustaz, kesepo kita maknanya kita hanya bila 17 tak. Ikut dia lah, kita 13 betul. Jawab je tu ada. Kita jawablah. Jawab bahawa hak 17 ialah ditafsirkan. Dia bila asing-asing, tumaninah asing. Ada pun hak 13 dia bermasukkan tumaninah jadi satu saja. Habis. Apa tiga perkara? Satunya niat. Pertamanya daripada 13 niat. Niat. Niat ini dia cerita sini arti niat itu, yakni arti niat. Takrif niat pada istilah. Ini pada istilah ni. Pada bahasa ialah kena kepada qasdu saja. Al-qasdu ataupun qasdu syai'. Nak ke suatu itu. Ingin nak pada suatu orang panggil niat. Nak buat tu, nak buat ni, nak jalan niat. Nak tu, nak ni niat. Semata-mata nak orang panggil niat pada bahasa. Tapi hal ini tak. Di segi istilah fiqh, qasdu syai'in muqtarinan bi fi'li, iaitu menyahjai sengaja sengelai akan suatu. Sekelai nak buat suatu. Jadi nak buat suatu hal keadaan suatu tadi. Keadaannya suatu tu diserta dengan awal perbuatan. Kalau buat sembahyang, nak sembahyang serta dengan awal takbir. Itu awal perbuatan takbir. Perbuatan tu yakni perkataan Allahu Akbar. Kalau sembahyang. Iaitulah sengaja nak
buat suatu, padahal suatu hal keadaannya suatu disertakan dengan awal perbuatan. Waktu dia buat penuh. Kalau kita buat betul-betul nak suatu, padahal suatu itu diserta dengan perbuatan itu. Perbuatan. Maknanya kita tak buat lepuk seperti mana kita pukul ulang. Kita pukul ulang. Bukan saja aku nak pukul ulang. Saja pukul dah. Dia lepuk-lepuk dah. Kalau kita tak sengaja, tak kena ulang. Pak sengaja apa jangan nak kena lagi. Apa lagi tak sengaja, dia sengaja. Ulang. Itu antara niat. Maka dia kata sini, maka tempatnya itu, tempat niat tu pada hati, yang dalam hati. Subhanallah. Rukun sembahyang dia bila pertamanya. Jadi dalilnya ayat Quran, asalnya ulama istinbat daripada ayat Qurannya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Dalam surah Al-Bayyinah. Daripada hadisnya Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam arba'in dia atau dalam Riyadhus Shalihin dia letak sebagai mukadimah pertama. Niat ni. Maka niat itu pertama. Maka sebab apa? Maka yang pertama duduk di hati. Tengok. Hati ialah bersih. Oleh itulah diniat duduk di hati inilah dalam tasawuf cukup-cukup jaga. Sebab itulah benda hak mulia duduk di hati. Kalau benda itu hak keji duduk di hati, wala iyyazabillah. Dengan inilah niat pasti ada di hati. Kerana apa? Kerana tempat penilaian bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Allah tu tengok pada hati. Niat. Niat itu bubuh ikhlas. Bubuh sifat tawaduk, bubuh sifat-sifat yang mahmudah, bubuh situ. Buat sifat ayat, buat sifat. Betul niat, betul sembahyang apa? Kadang-kadang orang pun usolli fardal maghribi 3 rakaatin adaan lillahi ta'ala, dia baca. Mai orang bilang, bila ya sembahyang hari mana? Ya hari. Orang ramai kan dan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baca sedap lalu. Yang hari dia hilang. Kenapa? Dia tak lekat pada hati, tak lekat, dia tak masuk elok. Seperti mana kita pakai kain pos skru di tayar. Jalan, bubuh tu tak habis skru. Jalan buka, cabut tayar. Subhanallah. Tapi kita tak nampak. Kalau kita nak jatuh lupa tak nampak, kita sendiri tu. Tapi orang lain dalam ramai nampak. Tak ada jalan. Hak ni nak jaga. Tu kata niat bertempatnya di hati. Maka jika adalah sembahyang itu, faktunya sekiranya sembahyang kita nak sembahyang tadi, faktu yang lain daripada jemaah. Faktu keluar yang jemaah. Jadi fardu zuhur, asar dan isya dan maghrib dan subuh umpama daripada jemaah. Ya adanya satu lagi dan qasar. Bukan qasar tu, bodoh panjang sikit. Jadi jika sembahyang itu adalah sembahyang fardu hak lain daripada jemaah dan qasar, cabut dua tu saja. Kalau dua tu tak masuk dari. Kalau hak fardu lain daripada dua tu, hendaklah ia berqasar dengan hati, nak dalam hati, hendak mengejarkan sembahyang, nak hijau sembahyang. Sahaja aku sembahyang, kita kata nawaitu usolli. Dan ta'aruf. Maksud ta'aruf apa? Niat fardu. Dia ada fardu. Ta'aruf fardunya. Dan ta'ayyun. Apa ta'ayyun? Ta'ayyun waktunya. Tentukan 3 waktu 3. Maka 3 tadi. Maka yang 3 itu dinamakan qasad. Qasad bukan qasad tak. Qasad ngandar bukan ada ulang. Dinamakan qasad dan ta'aruf dan ta'ayyun. Kalau hak 3 tu qasad, ta'aruf, ta'ayyun, itulah panggil niat. Pada sudah fardu. Sini saya baca Arab, baca ta'ayyun.
Jadi dia tulisnya ta ain ya nun. Kalau kata ta'yin, ya dua ekor dia macam ta'yin. Ayyan ayu ayyun ta'yin pun boleh juga. Kalau Melayu kita yang pentingnya menentu. Menentu mana-mana satu. Itu ta'yin. Dia mana ta'yin siapa? Tak tentu siapa kan mana. Ta'yin. Ikutlah nak baca tu. Nak baca ta'yin pun tak salah sini, tak jauh. Tapi saya baca bahasa Arab. Sebab apa? Sebab gudianya ta'arruf. Ta'arruf, ta'ayyun. Nah, dia buat situ. Ta'arruf, ta'ayyun, dia buat situlah. Cukup dah tu. Dan ialah qasab, ta'arruf, ta'ayyun. Dia buat bahasa Arab tersebut. Tapi tak apalah, dipermelayukan. Tak baca je dah. Tak salah sini. Bukan Quran, bukan hadis, tak ada salah dah, insyaAllah. Habis. Yang pentingnya ta'ayyun waktu, yang ditentukan waktu. Waktu apa? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu ta'ayyun. Fardu, tetap fardu semua dah. Qasab, nok sembahyang, nok sembahyang fardu subuh. Nok qasab. Fardu ta'arruf fardu. Ta'ayyun tu zuhur. Nok sembahyang fardu subuh. Lepas tu balik makmumkan imam tu supaya nak dihasilkan fadilah 27. Wajib dah nak dihasil tu saja. Baik. Habis. Jadi kita buat ulasan balik. Jadi sembahyang kita masuk dah satu ni rukun pertama yang niat. Niat kita bagi berkekalan ialah lillahi ta'ala, bagi Allah. Lillah tu sunat saja rukun tu. Sunat saja. Hak wajib dalam fardu ialah puasa ta'arruf ta'ayyun. Hak tu saja. Hak tu wajib. Hak sunat tu adaan makmuman lillah, sunat kata. Tapi sunat pun ada harga. Itu saja. Sunat pun ada harga. Jangan tak ada harga, ada harga. Yang pentingnya kita letak hati kita. Sebab itulah Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala yang kita baca lepas dah di dalam Hidayah sedikit, sebelum kita nak takbir, kita tasawur dulu. Kita duduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, belum takbir kita baca dulu qul a'udzu birabbin nas. Lepas tu dia kita tawajuh kepada Allah, kita baru takbir Allahu akbar. Itu sunat. Supaya tasawur lagi. Ini dia kata wajib pakai rukun ini berlaku di atas mazhab Syafi'i rahimahullahu taala. Adapun mazhab lain dah mari maksudnya Allah akbar tu dah. Tak ada niat dah. Sebab apa? Sebab dia kata dia mari tu bagi nak mai dia. Dia niat siap dah. Tak ada salah. Kena kat dia. Setengah mazhab dah berdiri tu, ayat mari sebelah. Belum takbir tu nak mari. Aku nak sembahyang fardu zuhur. Allah akbar. Belum takbir tu nak mari. Sikit belum dah takbir sikit tu. Mari. Itu mazhab. Pak Imam Syafi'i dah. Daripada Allah sampai tempat Nabi ada celah. Susah lah sikit macam ini kita tempat susah. Tempat yang mudah. Macam kuih sembahyang. Macam ini kita mudah. Surat rambut besar lah. Email lain dah habis kepala. Kalau kami yang cocok, saya juga kaya Allah. Ada. Malah. Dia tempat ada bergerak ringan. Biasalah seperti mana kita PKL. PKL tempat jalan mudah. Dia jalan susah, nampak yang mudah highway. Ada jam begitu. Biasa. Itulah lebih kurang. InsyaAllah kita sambung balik pada kata hendak mengejar sembahyang dan ta'aruf fardunya dan ta'ayyun waktunya. Maka yang tiba itu dinamakan qasab, ta'aruf ta'ayyun dinamakan yang markah adalah ia hadir di situ. Markah adalah ia hadir. Sikit-sikit. Wallahu subhanahu wa ta'ala.